Gaji merupakan bentuk bayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan atas pekerjaan atau perkhidmatan yang telah dilakukan. Gaji biasanya dibayar secara berkala, seperti mingguan, bulanan atau tahunan. Gaji adalah komponen penting dalam sistem ekonomi dan hubungan pekerja majikan. Dalam konteks Perdana Menteri, gaji merujuk kepada bayaran atau allowance yang diberikan kepada individu yang memegang jawatan tersebut. Gaji Perdana Menteri seringkali menjadi perhatian awam kerana jawatan ini mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memimpin negara dan menguruskan urusan kerajaan. Gaji Perdana Menteri turut melibatkan beberapa komponen seperti gaji asas, allowance perumahan, allowance perjalanan dan allowance lain yang berkaitan dengan jawatan tersebut. Jumlah gaji Perdana Menteri dapat berbeza-beza dari negara ke negara bergantung kepada faktor seperti tahap pembangunan ekonomi, kos sara hidup dan polisi gaji dalam sistem pemerintahan setempat. Anwar Ibrahim yang memilih untuk tidak mengambil gaji Perdana Menteri. Ini bermakna beliau menolak atau mengecualikan diri daripada menerima bayaran yang biasanya diberikan kepada pemegang jawatan tersebut. Ini boleh ditafsirkan sebagai tindakan yang menunjukkan komitmen beliau kepada perkhidmatan awam, kepentingan rakyat atau nilai-nilai tertentu yang ingin beliau wujudkan atau menjadi tauladan di masa depan. Keputusan Anwar Ibrahim untuk tidak mengambil gaji Perdana Menteri juga dapat memberi kesan simbolik yang kuat. Ia mungkin dianggap sebagai langkah untuk menunjukkan ketelusan, integriti dan komitmen beliau terhadap reformasi politik atau pembaikan sistem dalam negara. Paksa saya tak terima gaji. Saya telah umumkan bahawa langkah pertama untuk memulihkan keyakinan rakyat supaya tidak melihat menteri-menteri dan pemimpin itu tanpa kira parti, tanpa kira agama, semuanya fikir gaji, kepentingan, kontrak, saham, maka saya memilih untuk menolak gaji Perdana Menteri. Terdapat beberapa faktor yang cuba kami rungkaikan mengapa Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji. Jika beliau tidak bergaji, dari mana pula sumber kewangan beliau? Jom kami rungkaikan. Pertama, prinsip dan pengabdian. Keputusan untuk tidak mengambil gaji Perdana Menteri mungkin merupakan satu tindakan yang didasarkan pada prinsip atau kepercayaan Anwar Ibrahim terhadap tanggungjawab dan pengabdian kepada rakyat. Tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai komitmen beliau untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan peribadi. Apabila beliau melihat rakyat tidak terbela dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, nilai ringgit jatuh merundum, harga barang terus melambung, rasuah dan salah guna kuasa kerajaan sebelumnya membuatkan beliau turut merasa derita rakyat. Dengan itu, di atas rasa kebertanggungjawaban inilah beliau sanggup menolak menerima gaji Perdana Menteri sehinggalah semuanya dapat diredakan dengan pentadbiran beliau. Keutamaan itu harus terhadap kos sara hidup, harga barang yang mencekam dan menekan kehidupan rakyat. Jadi saya telah memohon supaya perbincangan lebih teliti dan tindakan segera untuk mengurangkan tekanan ini, dan saya akan adakan pertemuan segera dengan jabatan dan agensi berkenaan dalam masa terdekat. Kedua, mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Dengan tidak mengambil gaji Perdana Menteri, Anwar Ibrahim mungkin ingin memberikan contoh tentang pentingnya mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan memastikan penggunaan dana yang cermat. Ini mungkin terkait dengan prinsip kebertanggungjawabkan fiskal dan keperluan untuk menjaga kestabilan kewangan negara. Selaku kerajaan yang mengutamakan rakyat, perlunya ada tauladan yang baik dari pemimpin.
Beliau adalah Perdana Menteri pertama yang mengambil keputusan ini dengan berani dan tegas. Kementerian dan agensi kerajaan juga diarah hentikan penganjuran Majlis Besar-besaran, pengubahsuaian pejabat, membeli hadiah yang membazir duit rakyat. Peruntukan tersebut perlu disalurkan kepada golongan rakyat yang memerlukan. Ketiga, menyokong reformasi politik. Anwar Ibrahim sering menekankan perlunya reformasi politik di Malaysia. Keputusannya untuk tidak mengambil gaji Perdana Menteri mungkin merupakan cara untuk menunjukkan kesungguhan beliau terhadap reformasi dan keinginannya untuk membawa perubahan positif dalam sistem politik negara. Amalan pemimpin terdahulu yang suka bermewah-mewah perlu dihentikan. Anwar Ibrahim berikrar untuk memastikan kerajaan di bawah pentadbirannya melaksanakan perbelanjaan lebih berhema bagi mengelakkan pembaziran. Mesej yang beliau ingin sampaikan adalah semua pemimpin perlu memulakan budaya baharu di bawah pimpinannya. Apa yang paling utama adalah setiap ringgit yang dapat dijimatkan boleh dipulangkan semula kepada rakyat yang susah. Beliau menegaskan pentadbiran beliau tidak akan mengulangi amalan pembaziran oleh kerajaan sebelum ini. Keempat, menjaga integriti. Anwar Ibrahim mungkin ingin menjaga integriti dan bebas dari sebarang tuduhan mengenai penyalahgunaan kuasa atau penerimaan wang dengan tidak mengambil gaji Perdana Menteri. Dalam konteks politik yang seringkali dikelilingi oleh isu rasuah, keputusan ini mungkin bertujuan untuk memastikan ketelusan dan memupuk kepercayaan rakyat. Anwar menegaskan bahawa beliau tidak akan bertolak ansur dengan tindakan segelintir penjawat awam yang mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa. Anwar juga berkata, walaupun ada perubahan, masih ada sekelompok kecil kaki tangan kerajaan masih mencuba untuk mengutip habuan dan hadiah besar. Kepentingan membantras rasuah harus diterjemahkan dengan pelaksanaan tindakan tegas oleh agensi penguatkuasa berkaitan rasuah dan integriti serta accountability perkhidmatan awam. Saya yang pertama itu soal tata kelola atau governance. Maknanya no corruption. Ya, saya bercakap dengan semua ketua-ketua parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya selaku Perdana Menteri kes seperti itu, saya minta mandat, saya pecat serta-merta. Saya tidak tolak ansur. Ya. Dan ini bukan kenyataan politik. Ini keyakinan saya. Ya. Saya telah dihumban ke penjara, dipukul setengah mati. Ya. Dah lama tersiksa. Bukan untuk kemudian mendabik dada, aku menang, aku sekarang orang nombor satu. Tidak. Tapi untuk menganggap ini semua ujian dari Allah SWT. Kelima, sumber kewangan alternatif. Anwar Ibrahim mungkin mempunyai sumber kewangan alternatif atau pendapatan lain yang membolehkannya tidak bergantung pada gaji Perdana Menteri. Contohnya, beliau mungkin mempunyai sumber pendapatan dari buku, ceramah atau pelaburan peribadi. Untuk rekod, Anwar Ibrahim telah mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih sebanyak 11.2 juta ringgit pada tahun 2022. Sebahagian besar daripada aset beliau iaitu 10.4 juta ringgit adalah daripada pemilikan 4 unit hartanah yang dibeli antara tahun 2005 hingga 2022. Sementara itu, jumlah keseluruhan aset tunai dan simpanan pengerusi Pakatan Harapan antaranya di institusi kewangan dan akaun pelaburan adalah bernilai RM828,668. Dengan nilai sebanyak ini, rasanya cukup untuk Anwar Ibrahim tidak menerima gaji sebagai Perdana Menteri buat masa ini. Walau bagaimanapun adalah tidak salah untuk Anwar Ibrahim menerima gaji kerana tugas yang digalasnya teramat besar iaitu memimpin sebuah negara. Pujian harus diberikan di atas tauladan yang ditunjukkan oleh beliau untuk pemimpin generasi yang akan datang. Menggalas tugas sebagai Perdana Menteri bukan untuk mengkayakan diri sendiri, keluarga dan kroni.
seorang Perdana Menteri yang baik harus memikirkan keutamaan rakyat jelata. Denyut nadi rakyat harus dirasai sendiri dengan penuh rasa ihsan untuk membela nasib mereka. Jadi saudara, ini kesediaan saya. Tunjuk bahawa tidak mustahil kerana kita yakin dengan kesedaran rakyat. Kita tahu dengan nasib rakyat di bawah. Kita tahu upah hidup gaji mereka. Kita tahu harga barang. Kita tahu butuh pendidikan. Kita tahu kemudahan kesihatan. Dan ini kita ikrar, insya-Allah kita robah supaya pemimpin-pemimpin jangan guna kuasa mereka untuk memperkayakan diri mereka. Saudara bagi mandat kepada saya ucap terima kasih. Tapi saya nak bagi tahu, kalau mau Anwar jadi Perdana Menteri, jumlah jemaah menteri mesti dikurangkan. Pertama, gaji Perdana Menteri dan menteri-menteri mesti dikurangkan jauh lebih rendah daripada sekarang. Kita bisa bermula dari atas seperti mana peta Cina rusak ikan dari kepalanya. Negara ini rusak dengan kepala-kepala pemimpin politik. Sebab itu kita harus mula dari atas. Saudara bagi mandat, saya ucap terima kasih. Tapi mandat kepada Anwar itu mandat dari rakyat. Dan saya mesti buktikan pemimpin mesti pegang amanah membela nasib rakyat. Wallahi wabillahi watallahi, saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya.